Bahan makanan menjadi layu dan busuk gara-gara diletakkan di dalam peti sejuk yang rosak. Ada juga makanan yang diletakkan di dalam tandas sehingga mengundang kehadiran haiwan perosak di premis itu. Saksikan laporan Ops Tom Yam yang diperincikan oleh wartawan Tun Hizami Hashim. Limpah. Beberapa ekor lipas ditemukan berkeliaran di sebuah restoran ketika Ops Tom Yam dijalankan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Ini di mana dia letak tadi? Operasi yang bermula pada jam 6 petang ini menyasarkan 32 buah restoran di sekitar Pulau Pinang. Ini dah siap untuk makan ke apa? Yang ni angkat nasi tu kat atas. Aspek keselamatan dan kebersihan premis termasuk peralatan memasak diteliti oleh 49 anggota bagi memastikan mutu makanan yang disediakan berkualiti. Sayur. Ada kulit yang hitam. Sayur ni dibuat tahan untuk sayur. Kembali sayur lah. Kembali sayur yang dah dibasuh. Ni tak diguna dah. Dah mengelupas. Patah dia melupas tu. Kalau dia potong dulu kan, dia akan lekat lah kalau yang ni kau buka ni. Okey, kalau kita tengok dia sepatut bekasnya sebab dia direct ais memang dah tak basuh dah. Memang dia berlumut lah ya. Lumut atas tu Ini yang kita tak benarkan ni. Sepatut dia maintain lah. Sepatutnya ais ni memang dia sentiasa bersih sebab dia akan terus guna dengan air. Bagaimana dengan bekas yang plastik dalam ni? Okey, kalau ikut kita punya peraturan, dia tak boleh ada dalam ni. Dia ada satu bekas lain Di luar lah. di luar. Mana Sebab bila apa dia tak ambil sebab dia kontaminan. Dia akan melakukan kontaminan. Okey. Sebab dalam dia. Ada hitam semua kan? Dia telah ngukupkan dia punya cawan ni, tapi keadaan dia nampak memang kotor lah. Cawan untuk kita minum, mungkin minuman panas ataupun sejuk sama juga. Sebab Walaupun dia akan basuh cawan tu. dia tak akan masuk lah. Dia tak akan Dia masuk, dia akan pakai direct. Yang ni adalah sup. Tengok tu. Sup ni panas lagi tau. Dia punya piping tu memang kotor, berlemak, hitam. Bila ruap ni dia akan turun dalam sup. Memang sangat-sangat dekat. Buat ni, hitam. Bisa. Kebanyakan bahan makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan didapati layu serta rosak kerana tidak disimpan dalam suhu yang bersesuaian. Dok, daya terakhir. Dah darah dia Ada leaky darah. Dia memang tutup tapi ada darah. Kak sayur yang bila ni kak dah kering dah, dah hitam. Bila punya kak ni? Kak dah Malam tu. dah hitam. Kau nak bagi orang makan kan? Kau nampak ni kecut, hitam. Ni spora ni kak. Apa nama dia tu kan? Sebab apa jadi macam ni? Sebab suhu dia tak betul. Boleh mati ke? Nanti keracunan. Spora. Ais tu bawah saja sejuk. Tu yang dia jadi kulat tu. Tengok ni. Kau bagi makan ni? Memang tak buat. Kau check tak? Lupa nak buang. Lupa nak buang. Kau buang lah ni. Kandungan produk untuk memasak seperti perencah dan sos juga meragukan kerana melanggar Peraturan 11/1/J Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Untuk measure pun tak nak. Mana dia mesti ada alamat pengimport lah. Mana apa ni country origin dengan alamat pengimport di Malaysia. Tapi yang ni memang kosong lah. So, anda kata dia memang bawa daripada sana. Macam mana tuan? Okey, kalau dibawa daripada sana, dia mesti ada satu ejen di Malaysia lah yang mengimport makanan ni. Siapa? Contohnya CA. So, alamat CA tu mesti ada di sini. Anything happen, kita boleh cari yang CA lah. Ekoran itu siasatan mengenai status produk untuk memasak dilakukan ke atas pemilik premis berusia 40 tahun ini. Kita pun tak tahu kandungan dia macam mana sebab kita tak ambil test. Contoh kalau orang masuk, orang komplain sakit perut ke apa kan, kita tak tahu cari siapa. Mana kita sabar. Menurut Pegawai Kesihatan Persekitaran Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Muhammad Wazir Khalid, pihak restoran ini didapati membawa masuk produk-produk itu secara persendirian. Mana di sepadan biasanya pihak kita akan mengambil sampel dan kita akan menjalankan analisis untuk memastikan makanan itu selamat. Dan bagi makanan yang dibawa secara persendirian dan digunakan di restoran, kita khawatiri jika makanan itu mengandungi bahan-bahan yang terlarang. Makanan yang dimasuk secara hand carry, dia tak melalui proses
pemeriksaan kita di pintu masuk. Operasi turut dikejutkan dengan kehadiran haiwan perosak seperti lipas, lalat dan tikus di bahagian dapur premis. Ada kehadiran lipas lah di sini. Penuh. Ini jenis apa tuan? Jerman cockroach lah ni. Kita nampak satu ni, masuk di belakang tu lagi banyak. Memang macam tu. Peti sejuk yang kotor dan rosak sehingga menghasilkan bau busuk dikesan menjadi punca kehadiran haiwan-haiwan perosak di premis ini. Dah berapa lama dah rosak? Lama rusak lama dah. Setahun lebih dah. Ya. Mana barang-barang yang lusuh, barang yang tak guna pakai, tak boleh ada dalam premis. Sebab dia akan jadi tempat hurungan lipas, tempat hurungan tikus. Sebab kalau akak buka ni, dia bau tu smile tu, dia akan tarikan kepada lipas nak masuk. Bila dia masuk dalam premis akak yang masalah. Selain itu, penyusunan bahan makanan yang tidak teratur juga boleh menarik minat haiwan lilati menghurungi dapur premis. Ais dalam toilet. Air ni tu berapa ni? Tak boleh tahu, awak tak boleh letak dalam kawasan toilet. Nah? Dah pakai ni. Tak boleh lah. Tak jauh pada toilet nah. Dari luar, sebuah restoran di Taman Sri Sedang ini mungkin kelihatan bersih. Namun pemeriksaan di bahagian dapur ataupun di belakang restoran ini menemukan satu bekas yang berisi ais yang ditempatkan di dalam bilik air dan sekaligus meragui cara penyediaan makanan oleh pihak restoran ini. Begitupun, pekerja-pekerja premis ini mendakwa tidak menyedari mengenai kesalahan itu sekaligus menimbulkan persoalan mengenai status kursus pengendalian makanan yang dijalani mereka. Tadi ada periksa kat belakang, ada ais letak dalam bilik air. Memang dalam ais ditempatkan di situ. Tak boleh lah. Berikutan itu, kebersihan diri 8 pekerja premis warga asing ini diperiksa oleh pihak berkuasa. Buka. Ada luka tak? Tak ada luka. Pipi khusus tak? Pipi khusus. Dia suruh pakai kasut ke pakai slipper? Ha? Suruh pakai kasut ke pakai slipper? Oh, tak ada khusus kan? Khusus ada. Sisi mana? Ada. Tak ingat ni. Abang dah hadis khusus. Sekolah latihan pengendali makanan. Di dalam sekolah ni dia punya silibus dia terangkan pengendali tak boleh memakai aksesori dan sebagainya lah. Okey, tapi abang masih guna pakai lagi cincin. So mana sama ada abang faham ke masa latihan diberikan ataupun abang tak faham? Faham. Tapi saya lupa lah. Dah saya tak pakai ni. Hari ni saya pakai. Sama ada cincin, gelang, kejam pun tak dibenarkan. Sebab kita takut ada saki-baki makanan ataupun kulat lah. Itu yang kita tak benarkan. Mereka dikenakan kompaun ekoran tidak mematuhi amalan kebersihan pengendalian makanan mengikut peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Kalau tak bayar kena pergi mahkamah 18/11/2019. Kalau tak nak bayar boleh pergi mahkamah. Tetapi kalau kata tak bayar dan tak nak pergi mahkamah juga boleh tangkapkan keluar dan kita boleh panggil ke mahkamah lah. Ada juga di antara pekerja-pekerja premis ini tidak mendapat suntikan vaksin bagi mencegah penularan wabak typhoid yang boleh merebak melalui makanan atau minuman. Berapa orang pekerja Pak kat sini, bang? 8. 8 orang lah. Difahamkan oleh pihak kesihatan tadi 4 orang saja yang dapat suntikan. Yang selebihnya macam mana, bang? Yang tu yang baru main. Bila orang datang? Tak sampai sebulan lagi. Berapa bulan lagi? Yang baru datang ni bila abang plan nak hantar? Ni agak-agak dalam ni lah. Dalam bila? Apa? Bulan ni? Dalam bulan ni jugalah. Hasil operasi, 44 notis kompaun bernilai hampir RM12,000 dikeluarkan kepada pemilik premis dan 10 jenis produk makanan dirampas. Ini pemberitahuan menyita dan menahan makanan yang melanggar atau makanan. Ini paper powder. Itu dengan dia punya kesalahan. Manakala 6 daripada 32 buah restoran diarahkan tutup selama 14 hari berikutan tidak mencapai tahap kebersihan yang ditetapkan. Bagi pihak kami lah, khususnya
bahagian keselamatan kualiti makanan, kami menasihatkan orang ramai supaya memilih premis-premis yang bersih untuk memastikan tahap keselamatan kata diri pengguna itu selamatlah. Kita tak nak berlakunya keracunan makanan sebab bila berlakunya keracunan makanan akan memudaratkanlah sama ada di pihak kami ataupun di pihak pengguna sendiri. Ops Tom Yam tamat pada jam 7.30 malam.